Ada? Kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar sihat ni? Alhamdulillah. Dah makan? Ya, makan apa? Roti. Gatal? Masya Allah. Gatal banjir ke kering? Banjir lah. Banjir. Yang belum makan macam mana? Betul Adilah. Dia orang kat sini. Dah, makan kat rumah. Oh, bukan dekat situ lah. Tak teman lain kali join tak tahu. Dia belanja satu kelas. Saya sebab minggu depan puasa, saya tak belanja. Oh, bulan 5 tu bulan depan nak kerja. Oh, balik kampung. Takkanlah aku cakap kampung. Kuliah saya ni jadi sebulan kan? Oh, bila time kuliah selesai kan balik kampung. Okey, baik. Minggu lepas kita tak ada kuliah. Semua tahu kan? Tahu ya? Ada siapa tak tahu? Oh, belum masuk dalam masa itu kan? Cikgu ada kan dalam WhatsApp? Saya fikir dekat cikgu ni masuk dalam WhatsApp. Masuk semua cikgu ni masuk. Mesti masuk. Tak sah tak masuk cikgu ni. Okey, baik. Hari ni kita sambung perbincangan yang tertunda pada minggu lepas. Muka surat berapa kita? Oh, 1-0. Buat ni semua orang tu 1-0 now. Kau bila? Kau bila? Oh, dah sarapan kan? Dah sarapan dia tanya banyak ni. Mesti boleh jawab. Okey, hari ni kita masuk bab kita yang ke-12. Bab kita yang ke-12 bertajuk Asma Allah tidak terbatas jumlahnya. Ini nama Allah tidak ada batas pada bilangan dan jumlahnya. Okey. Kaedah lain yang penting, yang juga penting dalam memahami masalah Asmaul Husna dan sifat Allah ini adalah bahawa Asma Allah Al-Husna tidak masuk dalam batasan tertentu dan tak pula terbatas pada jumlah tertentu. Di dalam Sunnah Nabawiyah telah disebutkan dalil-dalil yang amat jelas yang menetapkan perihal ketak terbatasan asma Allah ini. Di antara hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Okey, so sekarang ni kita nak bincangkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahawa nama-nama Allah tidak ada batas pada jumlahnya. Jadi kita ada kat sini ada 3 dalil di sini lah yang akan ya, sebagai bukti bahawa nama Allah tu dia tak hanya terhad pada 99.
Biasanya kita dengar kan, kata nama Allah tu 99. Tapi adakah benar? Jadi di sini dibentangkan kepada kita dengan beberapa dalil untuk menunjukkan bahawa nama-nama Allah dia bukan hanya 99, tapi lebih daripada itu. Baik, dalil yang pertama di sini adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dia berkata, faqad tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Dia pada satu malam Aisyah ni dia cari Nabi. Setelah isteri bangun tidur, tiba-tiba suami tak ada kat tepi. Apa rasanya? Sunyi. Sunyi ke risau? Risau kenapa risau? Dia pergi mana? Dia pergi mana? Kakak cik kamu risau Oh tak risau, kakak tak risau, tak apalah. Dia nak pergi mana, keluar ke, dia kat 13 ke, nak bunuh diri ke. Toilet lah, ada orang dia tak risau. Kalau kita bangun kan, kalau kita tengok, tengok member sebelah ni. Dia punya perasaan tu kan dia berkecamuk kan. Itu bagi saya standard lah, perasaan sedikit. Jadi itu juga terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia bangun, dia tengok Nabi tak ada di sebelah dia, maka dia kata fal tamastuhu. Dia kata lalu aku meraba-raba, mana carilah kat sebelah ni, mana kan? Okey. Apa waqa'at yadi ala batni qadamayhi, dan ternyata tanganku menyinggol telapak kaki beliau. Yang saat itu dia kata wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Jadi bila dia cari-cari itu kan, tangan dia terkena telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu dia kata saat itu baginda berada dalam masjid sedang duduk bersempuh seraya berdoa. Jadi dalam masjid ini kalau kita rujuk dalam syarah hadis lah, ada kata aitis sujud. Maknanya Nabi pada waktu itu dalam keadaan sujud. Itu maksud fil masjid. Okey. Jadi dia kata au fi mawdi'il ladzi kana yusalli fihi fi hujratihi, ataupun dia pada dalam keadaan yang berada di tempat solatnya yang waktu itu sebenarnya berada dalam bilik tersebut. Jadi fil masjid ni bukan kita kata pergi masjid. Kalau pergi masjid takkanlah ramai-ramai tiba-tiba dekat masjid. Kalau itu macam pelik pula, itu mimpi ke realiti ya? Jadi kita nampak maksud masjid dalam hadis ini ialah dia ada dua. Satu, Nabi dalam keadaan sujud. Kedua, Nabi berada di tempat solatnya yang kebetulan waktu tu berada dalam bilik tersebut. Jadi bilik Nabi ni kecil lah. Dia bukan macam bilik itu besar. Tapi PTO sekarang kecil. Nak masuk. Sila. Lama tak nampak dia. Sila duduk. Jadi kita nampak di sini bilik Nabi tu dia taklah kecil, taklah besar sangat. Maknanya dekat situ lah tempat tidur, dekat area situ jugalah tempat melaksanakan solat. Jadi Nabi SAW, Aisyah kata, aku pegang kaki dia tu dan dapati bahawa telapak kaki Nabi tu dalam keadaan mansubatan. Mansubatan ni macam mana kalau kita sujud? Kaki kita macam mana dalam sujud? Ini kan? Dia berdegak. Dan yang ini gini tu bukan sujud, tak tahu apa benda tu. Itu gaya bebas. Tak tahu apa. So bila sujud tu, ini menunjukkan dalil bahawa time sujud kaki kita menegak. Mansubatan. Kedua kaki tu menegak ini. Jadi Aisyah pegang kaki Nabi tu. Bila Aisyah pegang kaki Nabi tu, wa huwa yaqul, dan Aisyah dia dengar doa Nabi. Apa yang Nabi SAW baca pada dalam keadaan sujud itu. Ini doanya, Allahumma a'udhu biridaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Pada satu malam, ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan pengampunanmu dari siksa-Mu, aku berlindung dengan rahmat-Mu dari azab-Mu,
dan aku tidak mampu menghitung segala pujianku kepadamu. Hanya engkau yang mengetahui bagaimana selayaknya memuji dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini doa Nabi masa sujud. Kita boleh baca doa ini kan sujud. Kan antara doa lah dalam sujud yang boleh kita praktikkan. Jadi kalau kita, saya kata ginilah, kalau kita rasa macam tentang solat fardu tu takut dia terganggu kan, tak apalah, jangan baca doa ini. Masa qiyamul lail boleh baca doa. Okay? Masa time sujud ni, masa qiyamul lail banyakkan sujud. Jadi maksudnya lamakan sujud lah maksudnya. Dan lama sujud tu nak baca apa? Antaranya ialah baca doa. Jadi nanti kan nak Ramadan kan, biasanya kita bangunkan untuk qiyamul lail, masa itulah bagi saya cantik. Okay? Time kita witir, time kita tahajud, antara doa dan sujud yang boleh kita masukkan doa ini. Itu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan rezamu dari murka-Mu. Maknanya kita minta supaya Allah berikan keredaannya, jangan berikan kemurkaannya dalam hidup kita. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan juga dari aku berlindung dengan pengampunanmu dari siksa-Mu. Kita minta di sinilah pengampunan Allah supaya Allah tidak siksa kita. Dan yang terakhir inilah yang menunjukkan tentang bahawa Asma'ul Husna tidak terbatas. Iaitu pada lafaz wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Iaitu aku berlindung dengan rahmat-Mu dari azab-Mu, dan aku tidak mampu menghitung segala pujianku kepadamu. Hanya engkau yang mengetahui bagaimana selayaknya memuji dirimu. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab syarah Sahih Muslim, maksud di sini la uhsi bala'an 'alaika hatta kama atnaita 'ala nafsik, ialah la uhsi ni'matuka wa ihsanuka. Aku tak mampu untuk menghitung nikmatmu. Itu maksudnya. Aku tak mampu untuk menghitung ihsanmu. Jadi ada dua perkara yang boleh kita masukkan pada maksud la uhsi sana'an tu. Yang pertama ialah tak mampu untuk hitung nikmat, tak mampu untuk menghitung keihsanan Allah, dan juga pujian yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Jadi ada tiga ya, boleh kita masukkan di situ pada maksud yang terakhir. Bila bukti banyak create. La uhsi sana'an 'alaik. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pertama, dia kata aku tak mampu untuk hidup nikmat. Tidak mampu hitung nikmat. Okay, dua, tidak mampu hitung apa tadi saya sebut? Ihsan. Dan yang ketiga, tidak mampu hitung pujian. Jadi semua ini ialah perkara yang tak boleh untuk kita kira yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Asma'ul Husna dia masuk pada sana ini, pujian. Okay, pujian. So di sinilah yang dimaksudkan dengan bahawa nama-nama Allah tidak mampu dihitung
Ataupun kita kata tidak ada batasnya. Okay, nama Allah tiada batasnya. Jadi di situ dia kata dalam hadis ini, wa in ijtahadtu fi thana'i 'alaika. Maksud di situlah dia kata walaupun kita ni sungguh-sungguh untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai macam pujian, tetapi hari itu masih lagi tidak mampu untuk menghitung pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ucapan Nabi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud baginda, yang mana dijelaskan di perenggan yang berikutnya di situ. Dalam hadis ini Nabi mengkabarkan bahawa baginda tidak dapat menghitung pujian yang layak bagi Allah. Walaupun baginda telah memujinya dengan seluruh namanya, tetap saja tak terhingga pujian untuknya. Masih lagi tak mampu. Jadi kalau kita nak puji Allah tu Maha Pengasih, Allah tu Maha Penyayang, dia masih lagi belum mencukupi sebenarnya. Kerana ada lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat untuk kita sebutkan bagi menyebut tentang pujian-pujian tersebut. Dia nak hilang suara. Dah tak nak tekak. Okay, so ini hadis yang pertama ya. Doanya cantik, boleh dibaca dan dihafal nanti. Tidak ada yang dah hafal? Belum. Ke ni first time baru dengar? First time baru dengar ya? Okay, tak apa. Nanti boleh baca semula dan cuba hafalkan supaya kita dapat amalkan nantilah bulan Ramadan datang. Dibaca dalam solat. Okey, baik. Seterusnya kita ada dalil yang kedua. Tadi dalil yang pertama kan? Okey, masuk dalil yang kedua. Hadis lain yang patut dijadikan dalil juga adalah hadis panjang tentang syafaat pada hari kiamat. Ini hadis yang paling panjang lah sebenarnya. Tetapi dia letakkan cuma yang bahagian bawahnya saja. Okey, tahu tak ni hadis tentang apa? Tahu tak hadis tentang apa? Tentang syafaat hari kiamat. Macam mana? Macam mana Nabi SAW minta syafaat pada Allah? Siapa ingat cerita dia? Kak Ram ingat tak cerita dia? Tak ingat. Apa dia? Bukan. Syafaat. Isra Mi'raj minta solat, apa tu, solat yang jadi 50 turun-turun tu kan, sampai 5 kan. Tapi ni bukan minta syafaat. Nanti dekat padang mahsyar kan, kita semua dalam keadaan yang sangat menakutkan. Semua duduk menyimpit-impit kan, sampai ada yang tenggelam dengan peluh. Kita akan tenggelam dengan peluh kita. Jadi ini Nabi SAW ceritakan. Nabi kata apa? Aku nanti di hari kiamat akan menjadi Sayyidun Nas, iaitu ketua kepada umat manusia. Kenapa Nabi kata demikian? Ana Sayyidun Nas yawmal qiyamah wa hal nadruna mimma dhalika yajma'u Allahu an-nas sul awwalin wal akhirin. Nabi kata pada waktu itu Allah akan kumpulkan semua manusia yang daripada awal zaman Nabi Adam sampailah kepada nanti hari kiamat. Ramai Kalau sekarang rasa ramai tu. Bayangkan nanti kat padang mahsyar Allah kumpulkan sejak umat zaman Nabi Adam tu sampailah kepada nanti berlakunya hari kiamat. Manusia yang terakhir hidup pada hari kiamat. Manusia terakhir hidup pada hari kiamat macam mana? Siapa masuk kuliah yang lain? Liza? Kenapa sembunyi? Tak ingat Kak Zah? Kan bincang kan yang dalam kisah-kisah pelik dan ajaib tu. Panjang cerita. Memanglah panjang cerita, tapi macam yang last kali. Manusia yang last kali.
Dia dengar bunyi apa? Suling lah apa ni? Kata-kala tu kan. Dia tengah buat apa masa tu? Semua tak ingat dah. Nak suap roti ni. Nak suap roti. Lepas tu bunyi mati tak sempat. Ada kisah dia kan? Ada orang dia tengah nak jual beli. Dia nak beli barang. Bunyi sangkakala tu terus tak jadi. Sampailah yang terakhir manusia dia keluar tengah jalan nak pergi Madinah kat Safari. Terus mati waktu tu juga. Sebab dah berlaku hari kiamat. Ini antara manusia yang terakhir. Maknanya kata semua aktiviti bila ditiupkan sangkakala itu semua terhenti. Tak kira kita tengah buat apa. Maknanya manusia pada waktu tu mereka tak sedar bahawa hari kiamat tu dah berlaku. Contoh kalau dia tengah mengajar ini, tiba-tiba orang kata tiup sangkakala, malaikat tiup, habislah kita. Orang yang tengah buat maksiat pun habislah. Dia tidak ada orang kata signal lah. Terus dia terjadi macam tu. So ini antara manusia terakhir tu Nabi kata begitulah situasinya. Setiap orang yang sedang dalam keadaan aktivitinya yang seperti biasa. Dia bukan contoh kata hari pertama gini jadi, hari kedua jadi gini. Tak ada, kalau gitu kan nampaknya ada signal kan. Kita nampak kita tengah bersedia ni. Dia tak perlu persediaan tersebut, tak perlu persediaan. Tiba-tiba. Dia tiba-tiba. Maknanya kita semua buat aktiviti kita macam biasa. Ada orang tengah tidur, ada orang tengah nak pakai baju pun tak sempat. Memang baju terlepas, mati. Hari kiamat berlaku dalam keadaan sendiri. Jadi Nabi kata manusia akan dikumpulkan daripada awal nas yang daripada pertama sampai yang akhir dalam keadaan semuanya berada di padang mahsyar. Kemudian mereka ini berada di satu tanah lapang. Tanah lapangnya mestilah besar kan? Maka akan ada seorang penyeru yang akan menyeru mereka, pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Di matahari itu sejengkal. Dekat atas kepala kita. Kita matahari jauh macam mana rasa? Panas kan? Apatah lagi kalau betul-betul ke atas kepala kita. Betul ke kalau saya pernah dengar at that time masa kiamat tu adalah orang-orang yang tak ada orang yang beriman. Tak ada orang yang beriman? Maknanya dah semua beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dia tetap bahagikan kepada begitulah. Cuma kalau nak kata tentang yang tak ada orang beriman tu, mungkin ia boleh dikaitkan dengan peristiwa keluarnya Dajjal. Itu memang tanda hari kiamat. Tetapi Dajjal ni lepas dia pergi kan, nanti dia akan mengelilingi dunia tu. Memang ada orang yang beriman dengan dia dan ada orang yang tak beriman dengan dia. Macam itu. Tapi biasanya dengar cakap baik, yang akan pergi pada Dajjal ialah wanita-wanita. Orang perempuan. Sebab tu perempuan kena belajar. Agama mesti mantap. Wanita-wanita dan kanak-kanak yang akan pergi beriman dengan Dajjal. Yang akan berteriak sebab Dajjal ni dia dalam keadaan yang sangat handsome. Orang perempuan, dia tak boleh tengok lelaki handsome sado ni. Dekat dunia sekarang ni pun kalau nampak lelaki yang dah handsome sikit pun dah macam orang gila dah. Maaf guna ayat gila tu. Dah tak keruat, terpekik, terpekau. Tak tahulah kenapa kena sambuk ke apa ni budak ni. Dia tak boleh tahan diri dia. Apatah lagi nanti kalau nampak Dajjal. Dajjal tu kalau keluar, memang orang perempuan yang beriman dengan dia. Begitu. Dia macam ni lah. Dajjal tu kalau keluar tu memang ramai orang yang kufur. Sebab apa? Mereka nampak Dajjal tu memberikan makanan, minuman. Waktu tu kering kontang. Dajjal datang dia bagi makan dekat orang. Jadi kita nampak Dajjal tu bagi makan pada kita kan, kita rasa dia Tuhan. Macam tu. Jadi siapa yang tak makan mati. Tapi yang tak makan adalah yang beriman pada Allah. Dia begitu. So ramai nanti yang akan kafir. Maknanya semua tak beriman pada Allah sebab apa? Kita terpesona dengan apa yang Dajjal tu boleh buat. Dajjal tu kata, siapa yang beriman pada aku hidup, siapa yang tak beriman pada aku bunuh. Jadi sebab tu ramai yang akan beriman pada Dajjal pada waktu itu. Yang tak beriman mati lah. Dan tak semikian. Tapi nanti kemudian lepas dia mengelilingi dia keluar,
Dia tak boleh masuk Mekah Madinah Dajjal ni kan. Keadaan dia baik semula. Ah, keadaan akan jadi semua orang dalam pada waktu tu semua dalam keadaan yang kembali stable, kembali biasa. Nabi Isa turun. Keadaan ni kan, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj keluar. Dia dahsyat lah keadaan sini. Ya'juj Ma'juj ni dia sangat dahsyat. Bila dia keluar tu habis. Sampai ceritanya dalam hadis, bumi bermandi dengan darah. Ya'juj Ma'juj keluar, bumi bermandi dengan darah. Dia bunuh semua orang. Dan mereka ni bukan sikit, mereka banyak. Dia jumpa semua orang, dia tak kira kanak-kanak perempuan semua. Situasinya sangat dahsyat Nabi ceritakan. Nabi Isa turun, Nabi Isa kan bunuh Dajjal. Dengan support daripada teman-teman yang beriman di kalangan sahabat-sahabat Nabi Isa. So di situ kita kata satu keadaan yang sangat dahsyat. Pada sebelum berlakunya hari kiamat. Jangan minta hiduplah pada waktu tu. Sebab kita tak tahu kita akan beriman ataupun tidak. Itu sangat kata manusia akhir zaman yang sangat terkena fitnah lah pada waktu tu. Bagi saya dia mati sekarang. Jangan jumpa zaman tu. Sebab kita tak tahu aku ni boleh kuat ke tak kan bila nampak kan Dajjal kan. Kita boleh beriman ke tak dengan Allah SWT. Masih kekal tak dengan akidah kita. Ataupun kita nampak Dajjal kita pun tak pula aku beriman dengan saya, aku hidup. Mungkin kita macam tu. Kita tahu kan bagaimana keadaan kita. Adakah kita ni jadi orang yang boleh kuatkan diri. Sebab tu Nabi pesan pada orang lelaki, bila Dajjal keluar, ikat wanita-wanita kalian. Ikat, jangan bagi mereka keluar. Tapi belum tentu yang lelaki pun kuat ke tidak. So sangat menakutkan situasi pada waktu itu. Jadi kita berdoa lah, ya Allah, janganlah sampai waktu tersebut. Kalau nak mati, biar mati waktu sekarang ni lah. Jangan sampai akhir-akhir penghujung tu kan. Sebab tak tahu bagaimana keimanan kita kepada Allah SWT. Adakah kita akan menggadaikan keimanan tu hanya kerana roti yang diberikan pada kita, hanya kerana air, sebab air tak ada, makanan tak ada, Dajjal yang keluar, beri makanan, siapa nak makan aku bagi makan, kalian akan hidup. Tapi kalau tak nak makan, tak apa, matilah. Maknanya kita nampak dia berikan kehidupan dan dia juga berikan kematian pada waktu itu. Jadi ini Nabi kata pada waktu tersebut manusia berada pada dalam keadaan yang tak tahu mana satu. Bila misalnya memang seram lah keadaan ni. Tapi kita mungkin orang kata lah, apa nak cerita pasal Dajjal ni, bukannya Dajjal keluar sekarang, kita pun tak sempat dah mati lah. Kita tak tahu bila hari kiamat tu lah. Kita tak tahu bila hari kiamat. Mungkin kiamat tu esok lusa, Allah. Dan kita tak tahu bila akhir zaman. Semua dalam rahsia Allah SWT. Sebab tu penting untuk diingatkan dan kita belajar tentang akhir zaman ni. Jadi Nabi SAW dia cerita pada hari kiamat tu kan, di dalam keadaan yang manusia semua dalam keadaan kesusahan, mereka semua saling meminta antara satu sama lain dengan syafaat, dan akhirnya ada pula suara yang kata kita ni kena cari siapa yang boleh bantu untuk minta supaya Allah berikan syafaat kepada kita. Jadi inilah setiap manusia tu mereka pergi kepada para nabi. Kisahnya memang nak dekat sama lah macam kisah Isra Mi'raj tu kan. Jumpa Nabi Adam, jumpa tu. Tetapi di sini manusia ada macam wakil lah. Mereka jumpa pertama sekali, mereka jumpa Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam supaya jumpa Allah, hentikan masa yang dekat padang mahsyar ni sebab dah tak tahan sangat. Kemudian Nabi Adam kata tak boleh. Aku tak boleh, kau jumpa dengan Nabi Nuh. Kemudian kita akan jumpa dengan Nabi Nuh. Bila jumpa dengan Nabi Nuh pun kata tak boleh. Kau jumpa dengan Nabi Ibrahim. Bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pun kata tak boleh. Aku tak boleh jumpa Allah untuk minta syafaat itu, kau jumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun kata tak boleh jumpa dengan Nabi Isa. Bila jumpa dengan Nabi Isa kata apa? Jumpa dengan Muhammad. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad, inilah yang Nabi SAW jumpa dengan Allah. Sebab tu kita kata dalam hadis ini Nabi sebut ana sayyidun nas. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat tersebut. Nabi yang pertama sampailah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad pun tak mampu untuk minta syafaat itu dari Allah. Tetapi bila Nabi Muhammad diminta jumpa dengan Allah agar minta syafaat, hentikan waktu itu, Nabi pun jumpa Allah dalam keadaan yang begini. Dia kata, "Fantaliq fa'ati tahtal arsy." Aku pun berangkat, aku pergi pada tempat arasy Allah. Okey, bila pergi tempat arasy Allah, fa aqa'u sajidan li rabbi,
maka aku jadi orang yang tunduk sujud kepada Tuhanku. Inilah terus masuk pada hadis yang ada dalam kitab kita. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu. Saya tak buka mic. Buka. Saya pelan saja. Wa yaftahu ala ahadin qabli, iaitu dia kata kemudian Allah pun membukakan kepada puji-pujiannya. Ini masuk pada asma. Allah bukakan kepada aku puji-pujiannya dan sanjungan terbaik untuknya yang tidak pernah dibukakan oleh Allah kepada siapa pun sebelum aku. Jadi daripada hadis ini kita dapati bahawa nama-nama Allah itu sangat banyak sehingga tidak ada batasnya. Sebab tadi Nabi kata apa? Ada pujian-pujiannya dan sanjungan terbaik untuknya yang tidak pernah dibukakan oleh Allah kepada siapa pun sebelum aku. Maknanya kalau hari ini kita belajar, contoh kita belajar nama Allah tu ada 99. Tapi nanti dalam peristiwa ini Nabi kata akan sebut nama Allah yang kita tak pernah dengar. Itu maksudnya. Yang Nabi kata tak pernah dibukakan nama-nama itu sebelumnya. Yang itu aku dengar pada waktu tersebut. Jadi ada nama Allah yang kita tak tahu. Sebab tu kita kata nama Allah ni dia tidak terbatas pada 99 itu tadi. Dan apa yang terjadi saya nak sambung, saya nak selesaikan tentang hadis ni sebab dia tergantung dia letak macam itu saja. Bila Nabi jumpa Allah tu kan, yang Nabi dalam keadaan sujud, kemudian Allah bukakan pintu tanah tu tadi kan, pintu pujian, pintu sanjungan yang tidak dibukakan kepada yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkatlah wajahmu. Ini maknanya Allah dah berikan keizinan pada Nabi SAW. Asal tu'ta. Waktu itu Allah kata kepada Nabi, kau minta, aku beri. Mintalah, maka akan aku beri. Kemudian wasfa'tu syafa'. Mintalah syafaat, akan aku berikan syafaat. Jadi Nabi ialah orang yang Allah berikan keizinan untuk minta syafaat. Bila Nabi datang minta syafaat, kemudian Allah kata aku akan berikan syafaat. Fa'arfa' ra'si, bila Allah sebut itu, Nabi kata maka aku angkat wajah. Nabi tak berani dengan Allah sebelum diberikan keizinan itu, Nabi tak angkat wajahnya. Bila Allah dah berikan keizinan, baru Nabi angkat wajah baginda. Fa'arfa' ra'si fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Ni baru betul kisahnya. Kan orang kata bila Nabi nak meninggal kan Nabi kata umati kan ada kisah tak sahih. Masa bila Nabi kata umati masa ini kisahnya yang betul. Masa Nabi nak meninggal orang kata Nabi umati tak ada maknanya. Kisahnya palsu. Itu kisahnya tak betul kisah tu. Ini waktunya. Nabi kata kepada Allah, minta supaya Allah berikan syafaat. Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. 3 kali Nabi sebut dalam kisah ini. Iaitu wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku. Kemudian Allah kata kepada Nabi, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, kau masukkanlah orang yang tidak dihisab daripada pintu kanan, pintu syurga. Jadi nanti pintu syurga ni ada pintu yang paling kanan. Pintu yang paling kanan ni siapa yang masuk? Orang yang tidak dihisab oleh Allah. Man la hisab, orang yang tak perlu dihisab. Kita semua kita yakin bahawa kita akan Allah Subhanahu wa taala hitung amalan kita. Kan Allah akan hitung mana dosa, mana pahala. Tetapi nanti ada golongan yang tidak dihitung amalannya. Tidak dihitung bukan sebab dia tu buat dosa tak, tapi kerana dia adalah orang yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus expressway masuk dalam syurga. Allah kata buka pintu kanan ni, Muhammad yang tengah kat padang mahsyar ni tau. Masukkan mereka dulu masuk dalam syurga Allah. Kita kalau boleh nak expressway lah macam ni. Siapa tu? Siapa yang Allah tak hisap?
Nabi Muhammad memanglah. Pintu syurga tu akan buka tu bila Nabi Muhammad datang dulu. Selagi Nabi Muhammad tak datang tu memang tak buka pintu syurga tu. Orang mati syahid tak juga. Para sahabat tak juga. Siti Khadijah tak juga. Dia ada ciri-ciri yang spesifik Nabi sebutkan. Siapa? Abu Bakar. Oh tak tahu. Alah. Kiba. Kenapa kiba? Cik ni. La yatatayyarun, la yaktawun, la yastarqun. Orang yang mana dia tak minta diruqyah, orang yang mana dia itu tidak bertiarah, orang yang mana dia tu tidak berubat dengan besi panas, ni antara orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Senang kata, orang yang tak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Orang yang tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang ni lah mereka ni bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ini antara ciri-ciri mereka yang Allah masukkan dalam syurga. La hisab, tidak ada hisab pada mereka. Okey, la yastarqun, tidak minta diruqyah, maknanya dia tak guna jampi-jampi yang syirik. Sebab tu saya kata ia berkaitan dengan perkara-perkara syirik. Okey, la yatafayyarun, tidak tiarah. Tidak tiarah maknanya dia tak bergantung pada nasib baik, nasib buruk. Good luck, bad luck, tak ada. Dia tak fikir, oh ni good luck ni bad luck ni, begitu. Kalau orang yang begini, dia akan masuk syurga tanpa hisab. So ini semua berkaitan dengan akidah tu sebenarnya. Okay? Kemudian tadi layak ketahuan yang tidak berobat dengan besi panas. Maknanya dia tak menggunakan cara lah yang memudaratkan diri dia sebenarnya. So dalam keadaan-keadaan yang begini kan, kita lihat Nabi, last kali Nabi kata apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Sebab kita nampak ini orang yang yaktawun, yastarqun, kemudian orang yang yatatayyarun, mereka ni semua orang yang tak bertawakal pada Allah. Jadi pertama sekali pegang, kalau susah nak faham semua tu kan, pegang tak syirikkan Allah. Kedua, tawakal pada Allah. Senang. Ini ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab. Allah masukkan dia dalam syurga tu secara ekspres lah. Tak perlu untuk ditimbang buruk baiknya. Kemudian sesuai hadis yang sampai situ sajalah tentang hadis tersebut. Tapi dalam hadis yang lain Nabi ada sebutkan tentang pintu-pintu syurga ni bagaimana keadaannya. Pintu syurga dengan pintu syurga lagi satu, jarak jauhnya lah antara Makkah dengan Basrah. Basrah tu dekat mana? Iraq. Makkah dekat mana? Saudi. Jauh tak Makkah dengan Iraq? Jauh. Jadi satu pintu dengan satu pintu yang lain, dia punya jaraknya macam gitu. Sangat besar maknanya pintu tu kan. Sangat megah lah. Macam mana tu nak ukur pun susah. Kita tengok jarak tu Makkah, antara Makkah dengan Iraq tu sangat jauh lah. Kan? Kata, macam mana tu besarnya? Sampai tak boleh fikir. Sampai kita rasa macam sangat menakjubkan. Dan pintu syurga tu ada 8, kita kata kan. So kalau lah antara ke-8 pintu tu begitu situasinya, besarnya jaraknya, sangat menakjubkan lah. Ini juga bentuk pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada Asmaul Husna tu, yang kita tak boleh dapat bayangkan macam mana kita nak sebut. Kan bila dengar Allah ciptakan pintu syurga tu dalam keadaan jarak begitu, macam mana kita nak puji Allah? Tak terkata kan? Ni kata tadi, as-sana la usi. Pujian yang tidak terucap. Pujian yang tidak terhitung. Pujian yang tidak terkata. Okay, so itu dalil yang kedua menunjukkan bahawa asma Allah dia tidak terbatas. Baik, kita pergi kepada, belum syarah sikit. Hadis ini menjelaskan bahawa di syurga ada pujian-pujian bagi Allah terdiri atas asma dan sifatnya yang dibukakan rahsianya kepada Rasulullah SAW pada hari itu. Jadi kita tak tahu tentang pujian itu.
Nanti dekat hari kiamat, Nabi kata barulah Allah sebut, barulah Nabi tahu pada waktu tersebut. Jadi yang dibukakan rasanya kepada Rasulullah SAW pada hari itu, pujian tersebut tanpa diragukan lagi adalah pujian, adalah bukan seperti puji-pujian yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabawiyah. Memang tak tahulah nanti pada waktu itu bila Nabi SAW diminta supaya mengangkat wajahnya, barulah Nabi dengar pujian-pujian tersebut. Dan kita ada dalil yang ketiga di sini. Okey, dalil kita yang ketiga, kita terdapat hadis lainnya yang menetapkan hal ini dalam kitab Al-Musnad dan kitab hadis lainnya yang iaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nombor satu kan tadi? Okay. Nombor dua saya letak sini ya. Nombor dua tadi yang ni. Wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu. Ini lah sampai sini. Ambil perkataan. Lam yaftahu. Sekarang masuk nombor tiga. Okey. Yang ni pun dah nak ambil saya. Sekarang masuk perbincangan hadis nombor 3 tentang doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di sini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini hukumnya hasan dia ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Ma asaba 'abdan hammun wala hazan. Tidaklah seorang hamba akan merasakan keresahan dan kesedihan. Faqala, ketika dia berdoa. Ini doa ni hari tadi kat MKS baru belajar. Siapa yang ikutlah dekat Masjid Kampung Silap, pada itu kita baru sekali lagi ya, macam doa ni. Dah lah siapa ikut kelas kat MKS tu? Kak Aisyah dapat tak tak? Belum. Panjang sangat Kak Aisyah ni doa ni. Kita tak pernah baik pelan-pelan ya. Apa sikit-sikit dulu. Satu baris. Okey, baik. Sekarang ni doanya berbunyi, Allahumma inni abduka wa benu abdika wa benu amatika. Ya Allah, sungguh aku ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba perempuan. Kita hamba Allah, okey? Ayah kita hamba Allah, mak kita hamba Allah. Itu maksudnya. Dirangkumkan semua itu. Jadi dia kata, aku ini hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, iaitu ayah kita, anak dari hamba perempuan-Mu, mak kita. Maka dia kata dalam doa ini, ubun-ubunku nasiyati biadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuka. Ketentuanmu berlaku pada diriku. Ini tentang takdir ya. Adlun fiyya qada'uka. Keputusanmu adil terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini dah masuk ya pada perbincangan Asma'ul Husna. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan semua asma' yang merupakan milikmu. Samaita bihi nafsaka, yang engkau namakan dengan asma' yang kau lekatkan sendiri untuk menamai dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau
Macam lain terjemahan. Terbalik ni terbalik terjemahannya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqi, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba. Macam mana saya cakap? Yang ni bila lihat pada terjemahan dalam kitab kan, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, itu datang dulu. Okay? Sebab dalam teks bahasa Arab, aw anzaltahu fi kitabik, dia terbalik tu. Sebab yang mula tu didatangkan atau yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-Mu, itu nombor 2. Faham tak? Faham Boleh faham Jadi tak tahu macam mana. Yang penting yang tu terbalik. Betul kan terjemahannya. Yang ni datang dulu, yang letakkan nombor 1. Kemudian atau yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-Mu, itu datang nombor 2. Aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau khususkan pengetahuan tentangnya dalam ilmu ghaib di sisimu. Apa dia terus kata, antaj'alil Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku ataupun kebahagiaan hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jala'a husni, dan penghilang kesedihanku. Wa zahaba hammi, dan pelenyap keresahanku. Illa adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu farha. Siapa yang baca doa ini ketika dia sedih, dalam keadaan yang resah, gelisah, gundah, kan? Siapa sedih, dia baca doa ini, Nabi kata apa? Illa adhaballahu hammahu, melainkan Allah pasti menghilangkan keresahan dan kesedihannya tersebut dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Jadi doa tu daripada Allahumma hingga zahaba hammi, sampai situ. Illa azhaballah tu bukan doa, jangan tiba-tiba baca sekali benda tu. Doanya wazahaba hammi, sampai situ sahaja. Yang last kali ialah sambungan daripada sabda Nabi SAW. Okey, untuk nombor 3 ini, bila kita lihat dalam doa tersebut, ada ucapan lafaz yang Nabi kata, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku minta dengan semua nama yang ada pada engkau. Okay. Kemudian sampai tabihi nafsak, yang engkau namakan ia dengan dirimu. Aw anzaltahu fi kitabik, ataupun yang engkau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqi, atau yang telah engkau ajarkan kepada siapa-siapa, mana-mana salah seorang daripada hamba-Mu. Aw ista'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau khususkan pengetahuan tentangnya dalam ilmu ghaib di sisimu. Lihat penerangan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada muka surat berikutnya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia kata, Nabi SAW dalam doa ini menjadikan nama-nama Allah terbahagi kepada 3 kelompok. Jadi ada 3 pembahagian yang Nabi berikan dalam doa itu tadi. Pertama, kelompok pertama, nama Allah yang disematkan pada dirinya. Allah memberitahukan asma-Nya ini kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik para malaikat atau makhluk yang lainnya. Asma-asma ini tidak diturunkan di dalam Al-Quran. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, nama-nama Allah yang memang diturunkan dalam Al-Quran agar hamba Allah mengenal asma tersebut. Okey, kelompok yang pertama, di kategori yang pertama, nama-nama Allah tersebut ialah nama yang Allah ajarkan kepada para nabi. Nama yang Allah ajarkan kepada para malaikat. Yang itulah yang biasanya Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW yang Allah namakan. Okay, bila kita masuk kepada kelompok yang kedua ialah nama-nama Allah yang biasa kita baca dalam Al-Quran.
Okay, yang Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang biasa kita baca, mula-mula sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah nama-nama Allah. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kan semua tu. Ini ialah masuk pada kategori yang kedua. Kemudian kita ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga di sini dikata asma Allah yang memang khusus disimpan di dalam ilmu ghaib. Tiada satu pun makhluk Allah yang dapat melihat asma ini. Oleh sebab itu, redaksi yang digunakan dalam hadis ini adalah istaghfarta bihi, yang bermakna engkau khususkan melalui pengetahuan tentangnya. Engkau khususkan pengetahuan tentangnya. Jadi ada 3. Daripada doa tadi yang kita panggil sebagai doa kesedihan, ada 3 kategori nama-nama Allah dalam doa tersebut. Satu, dua, tiga. Yang satu dengan dua ni kita biasa dengar sebenarnya. Iaitu Nabi kata nama-nama yang Allah ajarkan, nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala sandarkan padanya. Sampai tadi. Allah namakan, dan ini biasanya Allah akan ajar pada malaikat ataupun makhluk yang Allah kehendaki. Senang kita kata para nabi lah. Allah namakan pada dirinya yang Allah ajar pada malaikat. Ataupun pada para nabi. Biasanya kalau untuk kategori pertama ni kita tahu. Kita tahu dari siapa? Daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang kedua ialah Allah turunkan dalam Al-Quran. Ini pun kita rasa kita tahulah kan, sebab hari-hari baca Al-Quran, tahu dah kan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang namanya dalam Al-Quran tadi. Yang nombor 3, ini yang berada dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Kita panggil sebagai ilmu ghaib yang ada di sisi Allah, yang Allah tak ajarkannya pada sesiapa pun. Inilah yang tentang nombor 3 ni masuk pada nombor 1 juga. La uksi sana, dan nombor 2 iaitu lam yaftahu, yang tak pernah dibukakan, yang tak pernah diberitahukan kepada mana-mana makhluk. Ianya hanya berada pada ilmu ghaib yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam doa tadi ada 3 kategori Asmaul Husna yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 dalil ini membuktikan kepada kita bahawa nama-nama Allah tak terbatas pada 99 sahaja. Nama-nama Allah dia melebihi daripada angka ini. Okey, jadi sebab apa dalilnya kita dapati bahawa setiap kali Nabi berdoa ataupun bila Nabi ceritakan, ada saja nama-nama Allah yang kita tak tahu, yang berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata, nama-nama Allah ini ialah tidak terbatas. Tiada batasnya dalam pengiraan tersebut. Jadi di sini kan dia kata, melalui dalil-dalil yang sangat jelas ini diketahui bahawa asma Allah itu tidak terbatas pada hitungan angka tertentu. Adapun hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda. Jadi dalam hadis Nabi memang letak 99. Jadi sekarang kita nak kenapa? Tak jelas ni, saya tulis satu. Dia macam doktor tulisan ni. Mana satu kakak? Kedua, Allah letak dalam Al-Quran. Oh, sorry lah macam doktor tulisan. So tulis betul Cuba lambat lah, tulis betul. L-E. Tak apa. Kalau kat saya tak
Beritahu tak jelas beritahu. Alright. Okey. Jadi kata di sini bahawa baginda pernah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Jadi dalam hadis ni Imam Nabi ada sebut tentang angka 99 tu kan. Jadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mana tadi? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha. Jumlahnya 100 kurang 1. Kira 100 minus 1 is equal to 99. Kita belajar maths okay. Man ahsaha dahlal jannah. Siapa saja yang menghitung ni maksudnya menghafal. Dia ingat, dia tahu nama-nama Allah kan? Kemudian dia amalkan nama-nama tersebut. Maka dia dijamin masuk syurga. Baik, jadi penjelasannya begini tentang 99 itu. Di kalangan para ulama syarah hadis, mereka kata hadis ini tidak mengandung makna pembatasan jumlah nama Allah seperti yang disebutkan dalam teks hadis. Bukan tujuannya nak kata bahawa nama-nama Allah tu 99 saja, bukan begitu. Tetapi dia kata bahkan pada intinya hadis ini menunjukkan keutamaan menghitung nama-nama Allah dalam jumlah tersebut. Maknanya nak kata ada keutamaan untuk kita ingat nama-nama Allah. Bukan dia terbatas pada 99. Maknanya macam inilah nak kata. Jangan sampai kita tak tahu langsung nama-nama Allah tu. Kan? Tak tahu nama-nama Allah. Kalau tanya nama-nama Allah apa? Entah tak tahu. Tak hafal lagu Asmaul Husna. Macam tu kan? Jadi masalah. So sekarang ini, kalau boleh ni Nabi kata hafal nama-nama Allah walaupun 99. Itu maksudnya. Walaupun 99. Yang penting kita tahu ada nama-nama Allah yang dalam ingatan kita. Dan kita hafal dan kita ingat. Jadi dia kata, selain itu, redaksi hadis ini sebenarnya satu kalimat utuh. Kalimat man ahsaha, siapa saja menghitung nama-nama itu. Berfungsi sebagai sifat bukan sebagai khabar yang berdiri sendiri. Dengan demikian, makna yang tepat untuk redaksi hadis ini adalah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang siapa saja menghitung nama-nama itu, dia pasti masuk syurga. Makna kalimat ini tentu saja tidak menafikan nama-nama selain 99 nama tersebut. Ungkapan seperti ini banyak dijumpai dalam percakapan bangsa Arab. Bahkan bangsa kita jugalah yang mana dia berikan contoh macam ini. Seperti contoh ketika anda berkata, sesungguhnya saya memiliki 99 dirham yang disiapkan untuk bersedekah. Kalimat ini tidaklah menafikan wang dirham yang lainnya yang tidak disiapkan untuk bersedekah. Maknanya kita kata kita ni ada banyak duit, tapi 99 tu kita siapkan untuk sedekah. Namun kita tak kata selebih daripada 99 tu kita tak buat untuk sedekah. Mungkin 99 ini kita buat untuk sedekah dekat Masjid Kasim. Contohnya gitulah. Tapi yang lebih lagi tu, kita ada $1,000, selebih daripada $99 tu, kita nak sedekah kat tempat lain, cuma kita tak sebut. Itu maksudnya kalau kita nak faham hadis Nabi SAW ini. Nak katanya, nama-nama Allah itu ada banyak. Tapi siapa yang ingat 99 ini, okay, maka akan dijamin bagi dia masuk syurga. Tetapi kita tak kata kalau kita ingat selain daripada 99 itu adakah tak masuk syurga. Bukan gitu maksudnya. Nama-nama Allah tu ada banyak, yang lain tu tetap termasuk sekali dalam bilangan tersebut. Jadi dia kata permasalahan ini sebenarnya sudah jamak. Sudah jamak tu maksudnya sudah sepakat. Diketahui di kalangan ulama. Dan tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal ini. Contohnya di sini Imam An-Nawawi rahimahullah ada memberikan pendapatnya yang mana dia kata para ulama sepakat bahawa hadis ini tidak membatasi jumlah asma Allah Subhanahu wa taala. Makna yang dikandung hadis ini tidak menunjukkan bahawa Allah tidak memiliki nama selain 99 nama ini. Namun maksud hadis ini adalah siapa pun yang menghitung, menghafalnya, nescaya dia masuk syurga. Redaksi hadis ini ingin mengkabarkan tentang pahala masuk syurga
bagi orang yang menghitungnya, bukan mengkhabarkan tentang pembatasan nama-nama Allah tersebut. Jadi nak faham mudah tentang hadis ni, kita kata ginilah, hadis ni nak cerita tentang cara bagaimana kita boleh masuk syurga. Antaranya ialah dengan menghafal nama-nama Allah. Hadis ini bukan bertujuan untuk membataskan nama-nama Allah pada 99, tetapi nak terangkan tentang cara masuk syurga kita ni. Ada banyak, antaranya dengan menghafal 99 nama Allah. Tapi tak kira lah yang mana, yang nombor 1 ataupun yang nombor 2. Tadi ada 3 kan? Ini 3 kategori kan? Yang nombor 1 ataupun yang nombor 2. Mungkin kita hafal 99 nama Allah tu yang ada dalam Al-Quran. Ada orang yang hafal 99 yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis bagi kita. Dia begitu. Kan? Sebab tadi kita dah bincangkan, jumlah nama-nama Allah dia lebih daripada 99. Kalau digabungkan dalam hadis Nabi dan juga dalam Al-Quran Al-Karim, dia memang banyak sangat. Tak terbatas pada 99 tu tadi. Apatah lagi kalau masuk yang nombor 3 tu, yang dalam keadaan kita pun tak tahu kan mana satu nama-nama Allah yang Allah tak pernah ajar pada kita, tak pernah sebutkan, yang hanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlahnya akan menjadi lebih daripada 99. Jadi nak faham hadis tentang 99 nama Allah ni bukan tentang jumlahnya, tapi tentang cara kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Maka itu ada hadis lain yang berbunyi, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan sendiri bagi dirimu. Ini yang tadi lah ya, doa yang Nabi baca tentang doa kesedihan. Jadi Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki satu ketika menyebut beberapa pendapat dari kalangan mereka. Dia bertutur, maknanya dia kata nama Allah tu ada 1000. Ini pendapat dia lah ya, tapi dia tidak terbatas. Ibn Arabi berkata jumlah ini yakni 99 nama Allah hanya sedikit dari asma'nya. Wallahu a'lam. Jadi ada pendapat yang lain kata pendapat yang benar dan dijadikan pedoman oleh jumhur ulama dalam sabda Nabi ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa saja yang menghitung nama-nama itu, maka dia dijamin masuk syurga. Mengandung makna bahawasanya siapa saja yang menghitung 99 namanya, dia dijamin masuk ke syurga. Bukan maksudnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki nama lain selain 99 nama tersebut. Okey, dah sama lagi tadi. Penjelasannya sama. Okay, pendapat tadi disokong dengan hadis yang kita baca tentang doa kesedihan. Okay, saya tak nak baca lagi perenggan itu sebab pengulangan. Begitu juga pendapat tersebut disokong dalam hadis yang Nabi baca dalam sujud, iaitu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Okay, tinggalkan, nanti boleh baca sendiri. Itu juga bentuk pengulangan. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa Nabi SAW tidak sanggup menghitung seberapa banyak pujian baginya. Seandainya Nabi mampu menghitung semua asma Allah itu, pasti baginda mampu menyebut semua sifatnya juga. Dan itu artinya baginda menghitung pujian kepadanya dengan sempurna. Kerana sifat Allah pasti diwakili asma-Nya yang mulia. Baik, berdasarkan dalil-dalil ini dapat diketahui bahawa asma-asma Allah Al-Husna tidaklah terbatas pada jumlah tertentu. Nama-namanya Al-Husna yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi tidak terbatas pada jumlah yang disebutkan di dalam hadis tersebut, iaitu tentang 99 tadi. Tetapi intinya seperti yang telah dipaparkan sebelum ini, hanya menunjukkan bahawasanya Allah memiliki 99 nama yang dipastikan masuk syurga bagi orang yang menghitung semua nama itu. Oleh kerana itu, para ulama rahimahullah menetapkan bahawa jumlah nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesungguhnya melebihi jumlah yang telah ada. Jadi di sini kata, jika ada yang berkata janganlah kalian berdoa kecuali dengan menyebut nama Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah,
katakanlah nama Allah ini sesungguhnya lebih dari 99. Maka dia kata berdasarkan ini semua, jika ada ulama yang mengumpulkan nama Allah sejumlah 99 nama, lalu ulama lain mengumpulkan nama Allah yang berbeza, selanjutnya kedua kelompok ulama tersebut sepakat pada beberapa nama tetapi berbeza pada nama lainnya, maka perbezaan tersebut tidak menunjukkan bahawa nama yang tidak disepakati bukan nama Allah kerana telah melebihi jumlah 99, melainkan nama tersebut termasuk nama Allah walau ketika digabungkan nama-nama tersebut melampaui sejumlah 99. Maknanya macam inilah dia nak kata. Mungkin ada dua ulama ya. Satu ulama dia datangkan 99 nama, ulama kedua pun datangkan 99 nama. Bila mereka duduk sama-sama, mereka tengok mana nama yang sama, mana nama yang berbeza. Mungkin ada, oh ni nama sama lah, nama Allah yang ni sama dengan aku sama-sama. Tetapi mereka dapati ada yang tak sama. Yang tak sama tu bukan kita kata, bukan nama-nama Allah. Yang tak sama tu tetap nama-nama Allah juga. Sebab nama-nama Allah itu dia lebih daripada 99. Itu maksud daripada perenggan ini. Jadi dia kata semua nama tersebut adalah nama Allah asalkan. Ini kena ingat ya, asalkan. Walaupun yang jumlah 99 tu yang tak sama tadi kan, ia memang disahihkan dan didukung dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian jelaslah terlihat ketidaktepatan pendapat yang mengatakan bahawa nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna terbatas pada 99 ini sahaja. Kerana pendapat tersebut hanya dibangun berdasarkan pemahaman tekstual yang salah terhadap redaksi hadis. Jadi siapa kata nama-nama Allah 99 je lah, yang lain tu tak bukan nama-nama Allah, maka dia salah faham tentang hadis tadi. Dia faham hadis tu hanya secara tekstual sahaja. Tetapi daripada sudut kefahaman yang sebenarnya, kontekstualnya tu bagaimana yang terdapat pada hadis tersebut. Ini pentingnya ya, saya nak masukkan sikit lah. Bila kita baca hadis ni, dia tak boleh hanya faham daripada sudut teks. Kita kena faham konteksnya macam mana hadis tersebut. Kalau dah faham dua-dua, barulah kita boleh dapat kefahaman yang betul tentang sebuah hadis. Kalau orang yang dia cuma baca hadis tadi kan, innalillahi tis'ata wa tis'ina isman, kita cuma akan pegang bahawa oh nama Allah 99 saja. Lebih tak ada. Kita akan menafikan nama-nama Allah yang lain yang sebenarnya lebih banyak daripada 99 itu. Okay? Yang mana tadi jelas pada kita ada 3 dalil yang sahih menetapkan. Pertama, dalil tentang sujud tadi kan. Okay? Kedua, dalil tentang syafaat. Yang Nabi minta syafaat. Ketiga, dalil tentang doa kesedihan yang Nabi SAW baca tu tadi. Jadi dia kata di sini, pendapat lain yang menyebutkan bahawa nama-nama Allah berjumlah 300. Okay, ada yang kata nama-nama Allah jumlahnya 300. Ada kata nama Allah 1000, 4000. Atau jumlah lainnya juga pendapat yang tidak benar. Pendapat itu tidak dibenarkan kerana sekadar pendapat kosong tanpa penjelasan dan dalil juga petunjuk. Yang mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadilah macam ni kita nak katalah, yang mungkin ada ulama kata nama Allah tu 1400 kan, lebih daripada 4000 sebagainya, itu sekadar pendapat sahaja pada perhitungan yang mereka dapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi sekarang kita belajar yang sahihnya, yang lebih tepatnya ialah nama-nama Allah itu tiada batasnya. Jadi maknanya lebih daripada itu kerana 3 dalil yang telah kita pelajari tadi. Okay, wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa soalan, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada pengajian pagi ini? Silakan. Yang pertama. Apa dia? Janganlah yang itu. Itu dah memang daripada tadi pulang-pulang kan. Nama-nama Allah tiada batas. Tak ada. Amboi, awak sampai hari itu kita ingat. Ya memang topik dia itu. Dia kata ambil tajuk tu.
Cerita lagi. Tu je dapat je daripada perbincangan ni. Lain kan? Saya tengok sini dulu lah. Ini kumpulan A, kumpulan B. Okey, kumpulan A silakan. Ada tak? Fatia nak cakap apa? Tak ada. Ada. Siapa? Kat belakang. Yang belakang ada apa nak cakap? Itu ada buat discussion dengan apa belakang tu? Ada siapa-siapa? Yang pertama, pengajarannya. Hana, nak cakap apa Hana? Tak ada. Memang satu je ke perempuan korang ni? Oh betul, saya tahu dulu. Orang tak kira lagi. Lagi. Kasih. Untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kita kebanyakan selawat. Untuk mendapatkan syafaat Nabi, kita kena banyakkan selawat. Sebab that is the main person kita kan. Nabi Muhammad SAW kan main person dia. Kita mesti ingat dia dan banyakkan selawat. Okey, saya boleh terima. Dia think out of the box. Okey, boleh. Terima kasih Kak Siti. Okey, Kak. Dengan apa? Dalam kehidupan kita, jauhkan sifat syirik, perbuatan syirik. Kenapa Kakak? Nak masuk syurga tanpa hisab. Inilah pengajaran yang saya nak. Ada tak lain pengajaran? Kumpulan A, kumpulan B. Dua-dua kumpulan. Kita tak mampu untuk hitung nikmat dan ihsan Allah. Okey, tetap masih hitung juga. Okey, kumpulan B sikit lagi. Kak Noor cakap apa? Doa di waktu kesedihan. Kenapa dengan doa tu? Allah akan hilangkan rasa kesedihan tersebut. Okey, sambungan daripada hadis itu tadi, para sahabat bila mereka mendengar doa yang Nabi ajarkan, mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika sekiranya doa ini kami ajarkan kepada orang lain. Jadi Nabi kata apa? Memang harusnya. Siapa yang mendengar doa itu diajarkan doanya kepada orang lain. Jadi dah dengar kan? Nanti balik rumah ajar pada suami masing-masing. Yang tak ada suami ajar pada kawan-kawan. Ajar pada yang anak-anak kan? Boleh juga. Maknanya kita sampaikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang doa tersebut. Okey, baik. Terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Selamat berpuasa. Tak lama lagi berapa hari nak masuk bulan Ramadan? 4 hari ke? Hari Senin 3. Senin dah tarawih kan? Solat tarawih. Senin dah tarawih. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita untuk jumpa dengan bulan Ramadan dan kita semua dapat beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan dikurniakan dengan kesihatan. Nanti jangan tak dapat kuliah. Ramadan semua nak cuti pula. Contoh tengah cakap ni, jangan bising. Dah macam orang dah boleh live lah. Sampai tengah cakap lagi, nanti Ramadan kuliah kita 2 kali. Okey? Lepas 2 kali tu, lepas 2 minggu tu nak buat kuih raya ke beli baju raya silakan. Tunggulah. Tapi lepas kuliah boleh pergi Kelang lah nanti. Pergi shopping, nak beli baju raya ke kuih raya ke apa kan. Terangkan kuliah kan dia kasih. Rugi siapa terangkan kuliah dia kasih. Okeylah, itu sahaja. Terima kasih semuanya. Kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.